Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abang Muaz Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 7 Disember. Kontraktor yang terlibat dalam pembinaan jambatan Batang Rambungan digesa untuk menyelesaikan masalah aliran tunai dan pekerjaannya secepat mungkin untuk mengelak projek tersebut terus mengalami kelewatan. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas memberitahu ia berikutan projek yang bernilai 98.5 juta ringgit tersebut telah mengalami kelewatan sebanyak 45.52% pada masa ini berbanding jadual asal yang sepatutnya telah mencapai 82.96%. Dato' Amar Douglas Ugah menjelaskan pembinaan projek tersebut hampir 3 tahun tertangguh termasuk 2 tahun apabila pembinaannya terhenti akibat pandemik COVID-19. Tegasnya kerajaan akan menanggung beban akibat ketidakpuasan hati rakyat sekiranya projek tersebut terus tertangguh dan kontraktor juga akan dikenakan penalti kerana tidak mematuhi jadual yang ditetapkan bagi penyepahan projek itu. Sementara itu, Dato' Amar Douglas turun melawat kerja-kerja menaik taraf 5 bulatan bernilai 72.7 juta ringgit di sepanjang lebuh raya Kuching Semarahan. Jelasnya projek tersebut menunjukkan kemajuan pembinaan fizikal sebanyak 35% dan dijangka siap pada Januari 2024. Beliau turut memeriksa perkembangan kerja naik taraf Jalan Matang Baru Fasa 2 yang baru saja dimulakan pada Oktober lalu. Ia dijangka siap dalam tempoh 18 bulan. Varian BA SARS-CoV-2 masih merupakan varian yang dominan di Sarawak. Pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. David Pereira berkata varian tersebut terus dominan mewakili 75% daripada penahanan yang dibuat daripada 28 September hingga 27 November tahun ini. Dr. David Pereira menyatakan demikian dalam pemantauan terkini genom SARS-CoV-2 di Sarawak kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Menurut beliau, sebanyak 309 sampel kes positif dari seluruh negeri telah dipadankan dalam tempoh berkenaan. Semua yang dikesan adalah B11529 Omicron Variant Concern VOC dengan BA5 merupakan 75% atau 230 sampel. Diikuti Omicron Recombinant Variant XBB dengan 18% atau 56 sampel dan BA2 sebanyak 6% atau 20 sampel. 3 kes turut dikesan sebagai recombinant Omicron Variant XAZ di bahagian Kuching. Tambahnya, analisis mendalam juga menemukan sebagai sublineage dari BA5 di Sarawak termasuk BF27, BL1, BM11, BN1, BQ1, CP1, CQ1, CR1. Selain itu, terdapat peningkatan dalam XBB recombinant variant dengan XBB1 dominant sublineage selain pengesanan sublineage lain seperti XBB2, XBB3 dan XBB4. Oleh demikian, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada berikutan peningkatan kadar jangkitan. Individu yang mempunyai komorbiditi dan yang berusia 50 tahun dan ke atas selain yang telah mengambil 1 dos suntikan vaksin diminta mempertimbangkan suntikan penggalak. Sarawak masih menikmati keharmonian agama yang sangat kukuh walaupun penduduknya berbelang kaum dan agama. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas memberitahu pembentukan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFO adalah salah satu langkah untuk mempertingkat dan memperkukuh kesatuan masyarakat di Sarawak. Dato' Amar Douglas memberitahu demikian semasa menerima kunjungan hormat daripada Wakil Peribadi Archbishop of Canterbury di Vatican City, Rome, The Most Reverend Ian Ernest. Kunjungan tersebut bagi menjemput Dato' Amar Douglas untuk melawat Pusat Anglican di Vatican City, Rome untuk berkongsi pengalaman dalam mempromosi, mengukuhkan dan meningkatkan kerjasama antara agama, perpaduan dan keharmonian di Sarawak. Dalam pada itu, beliau juga mengingatkan masyarakat Kristian untuk menggunakan pelitup sepermuka semasa menyambut perayaan Christmas kelak. Ini berikutan varian XBB virus COVID-19 sangat menular dan orang ramai perlu melindungi diri mereka daripada dijangkiti. Industri kraftangan Sarawak berjaya mencatat jualan sebanyak 15.7 juta ringgit tahun lepas. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, jumlah tersebut berjaya dicapai hasil usaha gigih 687 orang komuniti kraftangan Sarawak. Jelasnya mereka merupakan individu yang mendedikasikan hidup mereka untuk menguasai dan menjalin berelak-elak fabrik yang tidak ternilai dan individu-individu tersebut layak disanjung dan dihargai. Selain itu, katanya era digitalisasi juga membolehkan industri kraftangan mampu digapai oleh khalayak yang lebih luas di dalam dan luar negara.
Tambahnya untuk menggalakkan lagi trend tersebut selain menguatkan kesannya terhadap sektor pelancongan, kerjasama berasaskan hibrid dalam kalangan penggiat utama, usaha pemeliharaan dan pengeluaran tekstil seperti Majlis Seni Sarawak, Lembaga Pelancongan Sarawak dan Majlis Kraftangan Sarawak perlu diwujudkan. Oleh demikian adalah penting untuk menjadikan pembangunan bakat tempatan sebagai tumpuan dalam memastikan komuniti tekstil terus berdaya saing. Tambahnya sokongan daripada pelbagai agensi dalam latihan berkaitan kemahiran tekstil selain ekosistem yang harmoni juga mampu menjadikan Sarawak sebagai hub tekstil warisan. Datuk Seri Abdul Karim berucap pada majlis perasmian Lembaran Emas Siri 2 Borneo Textile Symposium di Kuching yang disempurnakan oleh Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Aspek menaik taraf atau menambah baik pelbagai kemudahan di kawasan Semenanjung dan Taman Negara di Sarawak antara perkara yang akan disuarakan oleh Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan kepada Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata kemudahan yang baik di kawasan berkenaan merupakan perkara penting kepada para pelancong yang berkunjung dengan matlamat utama mahu menikmati keindahan atau keunikan di sesebuah destinasi. Now tourists, they come not for buying, not to go shopping. They come over just to have a feel of how nature is, because a lot of them are staying in the big city, They just want to get away, go into nature. So all those areas which are nature related, they need good facilities. They need toilet, they need good toilet, they need good parking space, things like that. Jelasnya Datuk Seri Abdul Karim ketika ini tanggungjawab tersebut terletak di bahu pihak berkuasa tempatan. Beliau turut berharap Kementerian Pelancongan akan dapat menaikkan permintaan Sarawak berhubung perkara-perkara lain berkaitan industri pelancongan. Selain itu, katanya beliau akan mengadakan kunjungan hormat terhadap Datuk Seri Tiong pada masa yang sesuai kelak. Datuk Seri Karim berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan penambahbaikan aplikasi platform digital travel portal and app Lembaga Pelancongan Sarawak di Kuching. Aplikasi terbabit menyediakan modul pekanangan berkaitan lokasi keindahan pemandangan, taman negara dan resort semula jadi dan makanan yang menarik di Sarawak serta permainan interaktif. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Karim yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan berharap Kementerian Persekutuan tidak hanya menumpukan lokasi penganjuran program atau acara besar di Semenanjung Malaysia sahaja. Sebaliknya, Sarawak juga harus diberi peluang sebagai lokasi penganjuran. Projek-projek yang dikenal pasti untuk dilaksanakan di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang (RADA) akan menggunakan pendekatan daripada peringkat bawah atas atau bottom-up approach, iaitu projek permohonan daripada akar umbi diambil kira dan disenarai untuk dilaksanakan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar yang juga pengurusi RADA, Datuk Len Talif Salih berkata setakat ini sebanyak lebih 400 buah projek telah dikenal pasti untuk dilaksanakan di bawah agensi itu. Datuk Len Talif mendedahkan projek-projek berkenaan bernilai kira-kira 17 bilion ringgit akan dilaksanakan dalam tempoh 7 ke 8 tahun akan datang. Projek-projek berkenaan katanya disenarai selepas beberapa makmal diadakan di Sri K, Sibu dan Kuching bersama dengan pemegang taruh di kawasan liputan RADA. Kalau kita lihat dari segi perancangan jangka panjang, kebanyakan projek ini melibatkan infrastruktur. Mungkin dan mengambil masa untuk dipersiapkan dalam masa 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Pesta Nanas dan Majlis Perpisahan bekas Residen Sri K, Felicia Tan di Sri K. Felicia Tan yang menjawat jawatan Residen Sri K sejak Januari 2019 dan akan berpindah ke Kuching dan menjawat jawatan sebagai pengarah unit pemantauan pelaksanaan negeri Sarawak. Datuk Len turut merakamkan penghargaannya kepada Felicia Tan yang telah bekerja keras dalam membantu melaksanakan pelbagai program dan projek panjang perkhidmatannya di Sri K. Beliau berharap Felicia Tan akan dapat membantu perancangan dan pelaksanaan projek yang dikenal pasti di bawah RADA selain dapat dilaksana mengikut jadual. Tegasnya, setiap projek perlu mengikut jadual agar dana tambahan dapat diluluskan untuk membina projek-projek lain secara berperingkat. Datuk Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang tidak mahu ada projek di bawah RADA kelak menjadi projek sakit kerana ia akan menyekat kelulusan peruntukan untuk pelaksanaan projek lain. Anugerah Muzik Bidayah kembali lagi selepas kali terakhir diadakan pada 2018. Sebanyak 8 kategori akan dipertandingkan. Antaranya Anugerah Muzik Video Terbaik, Anugerah Lirik Lagu Terbaik,
artis baharu terbaik dan anugerah khas Persatuan Artis dan Muzik Bidayah Sarawak. Bercakap pada sidang media di Kuching, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowdon Lawan berkata penganjuran anugerah itu yang kini memasuki edisi kedua adalah bagi menghargai karya seni artis komuniti Bidayah. Jelasnya ia juga memberi semangat kepada generasi baru untuk memertabatkan keunikan lagu Bidayah agar standing dengan muzik lagu yang lain. We can be very proud. Ini adalah satu produk lagi yang kita boleh mempertengahkan. In the future, it also can attract a lot of pelancong-pelancong ataupun international musician daripada luar untuk melihat bagaimana seni persembahan musician kita di Sarawak ini. Datuk Snowdon berkata kira-kira 400 pengunjung dijangka hadir pada anugerah muzik Bidayah itu yang akan diadakan di sebuah hotel terkemuka di Kuching pada Isnin hadapan pada pukul 7 malam. Turut akan diadakan bengkel etika persembahan dan bengkel vokal secara percuma bermula 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari dengan penyertaan terhad kepada 50 orang sahaja. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 7 Disember. Assalamualaikum.